Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an telah bertanya kepada Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda SAW bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29, ataupun pada malam terakhir pada bulan Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan harapan untuk mendapat ganjaran, semua dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih, tenang lagi sunyi, tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk, seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyak nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu hingga ke pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar lagi ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam satu bentuk bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah SWT telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari lain syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda SAW bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan pada 10 malam yang terakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29, ataupun pada malam terakhir pada bulan Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan harapan untuk mendapat ganjaran, semua dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dengan langit yang bersih, tenang lagi sunyi, tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk, seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyak nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu hingga pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar lagi ialah sungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah SWT telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari lain syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Keterangan perkara-perkara yang disebutkan pada awal hadis ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis yang terdahulu. Pada akhir hadis terdapat dinyatakan beberapa tanda Lailatul Qadar dengan sungguh jelas dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Selain itu ada lagi beberapa tanda yang dinyatakan dari riwayat-riwayat dan juga disebutkan oleh mereka yang pernah mengalami malam tersebut. Khasnya apabila matahari terbit pada pagi hari itu, matahari akan terbit tanpa sinaran yang memancar kuat. Tanda ini banyak dinyatakan dalam hadis-hadis dan sentiasa ditemui. Selain itu ada beberapa lagi tanda lain. Tanda-tanda ini tidak semestinya berlaku. Sayyidina Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu berkata, saya telah merasai air laut pada malam ke-27 Ramadan dan sesungguhnya saya telah mendapati air laut itu betul-betul tawar. Hadrat Ayub bin Khalid rahmatullahi pun beliau berkata, saya terpaksa mandi pada satu malam, saya telah mandi dengan air laut lalu aku mendapati air itu tawar. Kisah ini berlaku pada malam yang ke-23. Para masyayikh menulis bahawa pada malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud sehingga pokok pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun kembali kepada kedudukan asal. Walau bagaimanapun perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan kasyaf dan tidak dapat disedari oleh semua orang. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.